Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang West Ham, yang mana MU berjaya menang 1-0 melalui gol Rashford yang dilakukan melalui counter attack dari Alex Telles kepada CR kepada Martial kepada Cavani dan Cavani kepada Rashford. Bak kata diminta berbatov, kita score bila kita nak score. We score, we want to score when we want to score. Tetapi kepada fans MU diingatkan supaya jangan terlalu bergembira, sebab Arsenal dan juga Tottenham boleh dikatakan masih lagi tidak cukup perlawanan, dan MU berada dalam top 4 sekarang pun boleh dikatakan berada di tahap yang kritikal, yang mana Tottenham masih lagi ada 3 baki perlawanan dan Arsenal masih ada lagi 2 baki perlawanan. So kita mungkin takkan bergembira dengan terlalu lama di top 4. Baiklah, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Ada 4 perkara yang boleh dipuji kepada pasukan Manchester United pada perlawanan semalam. Yang pertama yang kita boleh puji adalah dari segi defending department, yang mana barisan pertahanan atau back 4 pasukan MU semalam beraksi dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana buat pertama kalinya saya melihat MU dalam beberapa game selepas beberapa game back 4 MU yang diketuai oleh dengan kepulangannya Harry Maguire bergandingan dengan Rafa Varane dan juga Dalot di right back dan juga Telles di left back, menunjukkan satu strong bonding ataupun orang kata combination lah di antara mereka di bahagian pertahanan, yang mana mereka bermain sebagai satu tim. Mereka berjaya organize, tersusun di bahagian pertahanan, dan yang paling penting mereka memang betul-betul kompos di bahagian pertahanan, yang menyebabkan barisan serangan West Ham tak mampu untuk melakukan beberapa percubaan yang berbahaya ke arah gawang MU. Boleh dikatakan semalam De Gea tidak berhadapan dengan percubaan-cubaan yang berbahaya dari pasukan West Ham langsung, disebabkan komposnya ataupun betapa hebatnya pertahanan MU yang bermain semalam. Boleh diberikan pujian kepada Maguire, yang mana beberapa kali berjaya mematahkan serangan yang dilakukan oleh West Ham yang digerakkan oleh Antonio, Bowen dan sebagainya dalam situasi 1 versus 1. Walaupun bukan beraksi di dalam aksi yang sangat terbaik, tetapi semalam Maguire boleh dipujilah sebagai seorang defender yang mana dia menunjukkan kemantangan, dan dari segi position dan juga pembacaan game dalam situasi 1-on-1 memang Maguire mempunyai kelebihan untuk mematahkan serangan pihak lawan. Manakala untuk Rafa Varane, nampaknya beliau sedikit kekok bermain sebagai right centre back selepas kepulangan Maguire, tetapi apa-apa pun Varane telah memberikan keseimbangan di bahagian pertahanan MU untuk bergandengan dengan Maguire, memastikan yang pertahanan MU beraksi begitu kental lah, walaupun diasak dengan pemain-pemain yang laju seperti Bowen dan juga Antonio yang mempunyai kelebihan fizikal. Manakala untuk Dalot pula, boleh saya katakan dia improve a lot dari segi overlapping, dari segi defending. Yes, yang paling penting Dalot improve dari segi defending, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan memang susah jugalah orang nak tembusi Dalot, dan Dalot juga aktif untuk membantu dari supporting play dengan buat overlapping ke arah hadapan. Cumanya ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki oleh Dalot, iaitu dari segi crossing, yang mana semalam Dalot selalu cross ke dalam kotak penalti, tetapi crossing yang dilakukan oleh Diego Dalot nampaknya masih lagi belum accurate ataupun mampu untuk mencari pemain-pemain yang berada dalam kotak penalti. Jadi jika Dalot boleh improve dia punya quality crossing, kemungkinan MU akan ada banyak chances dalam kotak penalti. Sebab semalam crossing yang dilakukan oleh Dalot agak melalut lah. Manakala untuk Alex Telles, beliau juga bermain dengan sangat cemerlang. Dari segi in term of defending, beliau memang perform lah, dan beliau juga adalah punca kepada counter attack yang dilakukan oleh MU pada minit 93, yang mana beliau berjaya intercept bola ataupun serangan yang dilakukan oleh West Ham, dan beliau start passing kepada CR untuk menjaringkan gol, untuk memulakan gerakan gol pertama MU dan juga gol kemenangan MU pada perlawanan semalam. Jadi itu yang pertama, memang back 4 MU bermain sebagai satu organisasi yang sangat kompos, sangat kental. Dari segi pembacaan game mereka sangat bagus. Kira chemistry mereka semalam tu menunjukkan yang defend MU agak improve berbanding game-game yang sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan MU adalah tentang winger, iaitu Greenwood, Elanga, yang mana pada perlawanan semalam Greenwood dan juga Elanga, walaupun Elanga membuat beberapa mistake daripada segi build up ataupun short passing, tetapi mereka masih lagi membantu bahagian fullback untuk melakukan track back,
Yang mana semalam kita boleh tengok Greenwood agak rajin untuk turun backup Dalot ketika diserang, dan dia juga cepat untuk melakukan interception dan juga bertahan bersama dengan Diogo Dalot. Jadi track back yang dilakukan oleh winger MU ni telah membantu jugalah bahagian pertahanan untuk jadi lebih solid. Akan tetapi ada beberapa perkara yang masih lagi saya belum berpuas hati dengan Greenwood dan juga Elanga, yang mana Greenwood masih lagi dengan sifat ketamakan beliau, yang mana beliau ada peluang untuk assist ataupun membuka game lebih besar kepada teammate, tetapi beliau sendiri nak cuba shoot on target tetapi tidak berhasil. Jadi Greenwood kena improve dari segi decision making, dia kena cepat release ball dan dia tak boleh nak terlalu tamak sebagai seorang winger, yang mana apabila dia ada peluang untuk passing ataupun peluang untuk lepaskan bola kepada teammate, dia perlu lebih cepat buat benda tu. Dan untuk Elanga pula, memang waktu game lawan Aston Villa dia memang padu, dia memang orang kata apa, on form, tetapi untuk game malam ni dia sedikit orang kata apa, tidak memberi impak kepada bahagian serangan. Tetapi dari segi work rate, dia memang rajin, dia berada di mana-mana, dia bantu pertahanan, berada di tengah, berada di winger dan sebagainya. Tetapi dari segi impak beliau sebagai seorang winger, beliau tak buat successful dribble yang banyak, beliau tak boleh ball control, beliau shoot on target pun ada satu dan sebagainya. Tu yang perlu diperbaiki oleh Elanga untuk menjadi winger yang lebih berjaya untuk MU pada next game lah. Itu yang kedua yang boleh saya puji tentang track back winger untuk pasukan MU. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang MU adalah daripada segi Bruno Fernandes, yang ni kira individual performance, yang mana pada perlawanan ni Bruno Fernandes punya individual performance memang patut dipuji. Dari segi work rate, kita boleh lihat bagaimana Bruno memang rajin. 15 minit pertama dia press, second half dia press, dia banyak melakukan pressing untuk mendapatkan bola dari pemain-pemain West Ham, dan pressing yang dilakukan oleh Bruno memang sangat-sangat mantap lah. Dan dia juga banyak buka game kepada, dia banyak buat long ball, passing dan sebagainya untuk mencari CR dan sebagainya. Tetapi sayanglah peluang-peluang yang ada kebanyakannya adalah shooting daripada luar kotak penalti yang tidak membuahkan hasil pun. Sebab apa? Bola banyak naik lebih daripada palang. Itu yang, tapi dari segi work rate, kerajinan Bruno daripada segi attacking midfielder, DM, left wing, semua dia main semalam. Jadi benda tu kita boleh puji untuk pasukan MU. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Manchester United adalah mengenai pertukaran dan juga percaturan daripada Rangnick. Yang mana pada perlawanan semalam, Rangnick tahu MU tak boleh nak attack ataupun mereka punya final third, bahagian front line pasukan MU agak susah untuk tembusi backline pasukan West Ham. Jadi Rangnick membuat pertukaran dengan membawa masuk 2 orang striker menggantikan 2 orang striker, iaitu membawa masuk Cavani dan juga Rashford serta Martial untuk memastikan bahagian MU ni lebih ofensif untuk mencari gol di minit-minit akhir. Maka pertukaran yang dilakukan oleh Rangnick itu ternyata memberi impak yang positif kepada barisan serangan MU, yang mana mereka berjaya untuk menjaringkan 1 gol pada minit-minit akhir yang dijaringkan oleh Rashford. Dan yang paling menarik adalah involve-nya pemain-pemain yang masuk tu, maksudnya pemain-pemain simpanan yang masuk tu memberi impak. Cavani, Rashford dan juga Martial memainkan peranan, dan yang paling penting CR juga memainkan peranan yang paling penting untuk gol kemenangan MU. Yang mana beliau dapat bola, beliau tunggu dulu pemain-pemain West Ham sebanyak 2 orang. Dia attract dua pemain tengah West Ham, iaitu Rice dan juga support dia seorang lagi untuk dekat dengan dia sebelum dia release ball kepada Martial, supaya Martial dan juga Cavani berada dalam kedudukan kosong supaya tak dimarking oleh pertahanan West Ham, Zuma ataupun sebagainya. Jadi itu adalah satu tindakan movement yang agak bijak lah, decision yang agak bijak daripada CR untuk release ball tu agak lambat untuk pastikan Martial dan juga Cavani berada dalam position yang betul ketika MU melakukan counter. Tetapi pujian yang saya boleh bagi untuk gol tu adalah kepada Telles, sebab Telles yang intercept bola serangan, ataupun dia yang berjaya halang ataupun berjaya dapat bola daripada serangan West Ham tu kan. Lalu dia buat closing kepada Ronaldo. Jadi 4 perkara tu memang saya boleh pujilah untuk pasukan MU. Akan tetapi ada beberapa perkara yang MU perlu perbaiki untuk the next game. Yang mana MU perlu perbaiki, yang pertama adalah dari segi mereka punya front line ataupun decision making di final third, yang mana boleh dikatakan MU memang lacking lah di bahagian attacking. Yang mana percubaan on target semalam waktu first half tak ada satu pun. And memang boleh dikatakan agak teruk lah performa MU, yang mana ada MU kena stop shoot daripada luar kotak penalti, dan mereka perlu lebih kreatif untuk masuk dalam kotak penalti. Macam saya cakap, Greenwood dan juga Elanga perlu lebih
kreatif untuk bermain sebagai seorang winger untuk masuk kod kanan kiri dan melakukan cutback. Lepas tu CR, yang kedua yang MU perlu perbaiki adalah CR, yang mana mereka meletakkan CR sebagai lone striker ataupun seorang striker tunggal, tetapi CR lebih more to involve kepada link up play sehingga turun sehingga ke bawah, menyebabkan MU di bahagian attacking tak ada siapa. Jadi bila mana MU melakukan counter ataupun serangan, CR lambat untuk berada dalam kedudukan dia. Jadi memanglah kita sebab apa CR buat macam tu, sebab sebelum ni ramai juga fans-fans MU yang kecam, CR tak press, CR tak pressure, CR tak melakukan tekanan dan sebagainya. Tetapi bila CR terlibat dengan link up play daripada bawah, tetapi bahagian serangan pula akan menjadi kosong sebab CR lambat untuk kembali kepada dia punya posisi balik. Jadi benda tu agak penting lah untuk MU perbaiki di bahagian final third mereka ataupun di bahagian front line mereka, untuk memastikan yang mereka boleh jaringkan banyak gol lagi di bawah Kenyalan Rangnick. Sebab bawah Kenyalan Rangnick ni boleh dikatakan MU agak susah lah untuk jaringkan gol. Yang ketiga, MU perlu perbaiki di bahagian midfield. Bruno, McTominay dan juga Fred, mereka perlu lebih kreatif untuk supply bola ke bahagian hadapan. Mereka tak boleh nak terlalu bermain dengan terlalu ke bawah ataupun deep, dan mereka tak boleh nak main terlalu ofensif sangat ke hadapan tanpa ada backup daripada front three, iaitu Greenwood, CR dan juga Elanga. Jadi mereka perlu perbaiki chemistry mereka dalam formation 4-3-3 yang membentuk triangle ataupun diamond tu, untuk memastikan yang mereka ada option yang banyak untuk melakukan passing dan mereka boleh melakukan penetration ke arah pertahanan lawan lah sekiranya berjumpa dengan pemain pasukan seperti West Ham. Jika tidak, MU akan mempunyai masalah untuk skor gol. Semalam pun minit-minit akhir tu nasib baik boleh counter attack dan berjaya jaringkan gol dan sebagainya. Tu pun dipertikaikan offside tak offside. Jadi benda-benda ni MU kena perbaiki lah, creativity, chemistry, dan juga mereka perlu lebih banyak off ball movement, dan mereka perlu faham winger mereka perlu lebih aktif untuk berani buat successful dribble dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya, MU semalam bermain dengan baik, cuma sayangnya mereka masih lagi tak boleh nak improve dari segi finishing, final third, decision making, ketamakan dan juga chemistry pemain, yang mana mereka buntu untuk masuk dalam kotak penalti dan juga buntu untuk mencari gol, dan mereka banyak melakukan shooting dari luar kotak penalti yang hanya sia-sia sahaja. Itu untuk MU. Untuk West Ham pula ada beberapa perkara yang boleh saya puji. Yang pertama, Declan Rice, yang mana Rice malam menunjukkan satu kualiti pemain yang sangat cemerlang di bahagian tengah. Jadi siapa yang dapat Rice untuk next season ataupun dalam transfer window ni, memang boleh dikatakan pembelian yang sangat berbaloi, terutamanya pasukan dari EPL seperti MU atau Chelsea. Jika mereka dapat Rice, memang orang kata perfect midfield untuk pasukan mereka. Sebab MU pun lemah di bahagian midfield tersebut. Jadi jika Rice masuk, mungkin akan mengisi kekosongan yang MU tak ada dalam formation Rangnick sekarang. Itu yang pertama, Rice boleh saya puji. Yang kedua adalah Antonio dari segi fizikal, ball control dia memang padu, tetapi sayang dia kurang supporting play dari pemain-pemain yang berada di winger. So dia tak boleh nak buat banyak, dia selalu one on one ataupun 2 versus 1 di bahagian pertahanan. Varane dengan Maguire jaga dia ketat, jadi dia tak boleh nak lepas pemain-pemain tu dengan mudah. Yang ketiga, Bowen dari segi skill individu memang berbahaya. Dia ada pace, dia ada kelajuan, tetapi sayang, macam saya cakap, West Ham punya supporting play di bahagian front three agak lambat untuk backup mereka punya bahagian serangan ketika melakukan serangan ke arah ataupun attacking ke arah pasukan MU, menyebabkan West Ham tak boleh nak melakukan percubaan berbahaya yang banyak, ataupun boleh dikatakan tak ada percubaan berbahaya ke arah gawang MU yang dijaga oleh De Gea. Kelemahan West Ham semalam, mereka sikit lah kelemahan mereka. Defense mereka compact, compose, memang bermain dengan low block yang sangat cantik. Mereka punya marking memang tight marking, tetapi sayang minit-minit akhir mereka terlepas sedikit kena counter, mereka alpa, kena menang kat MU 1-0. Jadi perlu fokus lagi lah untuk defend West Ham, terutamanya di minit-minit akhir perlawanan. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.